Selamat pagi internet. Hari ini dan warga Avatar Ranger. Hari ini kita nak buat sedikit electrical punya bahagian pada Avatar Ranger ni. Pertama kita nak tukar lampu kepada LED, lampu headlight LED. Kita tak tukar assembly, kita tukar bulb saja. Kita tukar bulb. Jadi lampu kita tukar bulb dan kita tukar juga parking light ataupun nak kata position light pun susah pasal dia menyala sama dengan lampu main beam. Dia tak ada separate switch. Tapi itu boleh buat separate switch kemudian, tapi kena beli benda lain tapi tak perlulah. Dan juga saya akan tunjukkan bahagian-bahagian seperti indikator. Pelik sikit motosikal ni, nanti saya tunjukkan indikator dia. Pelik sikit. Dan CDI, flasher relay. Kita akan tengoklah flasher relay dia jenis apa kan. Jadi kalau kita nak tukar pakai LED, kita boleh tukar flasher relay tu kepada yang sesuai. Dan kita juga tengok connection kepada bahagian lampu belakang ni di bawah seat. Baiklah, mula-mula apa yang kita buat, kita nak tukar lampu hadapan ni. Okey. Lampu hadapan selalunya kita kena buka depan ni kan, kita kena buka depan. Jadi apa yang kita perlu, kita tengok spana nombor 10 selalunya. Ya, spana nombor 10 ataupun nombor 8. Ni kecil ni, nampak macam kecil. Okey, spana nombor 8. Jadi saya ambil bangku kejap, saya nak duduk. Spana nombor 8 lah kita pakai. Ni ada skru bawah ni yang kita buka je lah. Senang, mudah. Skru ni halus, jadi kita kena hati-hatilah. Selalunya saya akan simpan skru ni berdekatan. Okay. Dalam bawah ni ada satu washer. Ini lock washer lah, yang jenis gigi tu. Dia akan gigit kepada plastik. Letaklah, simpan sini. Okey, cara nak buka ni sikit lah saya ada letak. Ada snubber saya letak sini, cabut snubber ni. Dia tak ada kaitan mengena dengan Avatar. Kita kena pusing ni arah bertentangan arah jam pusing sikit dan tarik keluar. Jadi kita akan dapat kepada bahagian dalam untuk lampu. Jadi kalau kita boleh nampak ada banyak wire kan. Jadi banyak wire. Ini biasalah lampu untuk lampu hadapan. Ini lampu kecil tu. Lampu kecil dia pakai T10. Mari kita cabut lampu kecil dulu. Saya pun nak tukar lampu kecil ni. Okey, ini lampu kecil. Keluarkan je lah lampu kecil ni, saya nak tukar. Okey, ini lampu kecil jenis T10 Ni jenis T10. Tak tepi. Dan kadang-kadang lampu headlight ni ketat. Tengok pada nasib saya baik, ketat-ketat. Ini lampu dia, lampu H apa ya? H4 ya, H4. H4 dan kita tengok part number dia lah. Tak boleh nak ingat selalu kadang-kadang. Okey, H4. Tengok lampu dia. Okey. H4 HS1, tapi kedai motor tahulah H4 sama dengan motosikal biasalah, Dash 125. ES5 bukan ES5 lampu yang jenis bontot dia ada dua bahagian tu lain Ini lampu biasalah H4. Rating dia 35, maknanya high beam 35, low beam 35, 12 volt inilah bulb yang perlu kita cari kalau kita nak tukar. Tapi saya nak tukar kepada LED bulb. Ni LED bulb saya beli, kita boleh beli banyak tempat lah. Ada di Shopee, ada di Mudah, macam-macam. Cuma saya beli ni di kedai berhampiran. Mahal jugalah bateri ni. Yang ini dalam RM35 kot.
dan RM35. Mahal sikit Kalau kita tengok di Shopee, kita mungkin dapat dengan harga RM12 atau murah daripada tu Tapi hati-hatilah kalau kita beli di Shopee ataupun tempat-tempat lain, takut barang tiruan. Jadi hati-hati je lah. Kalau dapat yang bagus, alhamdulillah lah, bagus. Tapi boleh je kalau kita nak cuba kan. Kalau kita nak cuba yang murah. Jadi ni bulb dia H4, kita akan tukar je lah. Minta-mintanya muat lah. Saya pernah gunakan bulb ni yang sama ni pada Honda, bukan Honda, pada Vespa. Pada Vespa saya. Jadi kita letak. Ni senang je lah. Dia ada keyway dia ni. Ni ada keyway. Jadi kita letak je lah. Macam ni. Boleh masuk. Ini bahagian ni Jadi kita letak ni. Dan bahagian pemegang dia lah. Okay, dia ada tulis tu open close position tu, letak je begini dan kita tekan Okay, ini dah lock. Dan apa yang kita buat, yang bahagian sini sekarang, nampak ni bahagian ini ada groove slot ni kan. Slot ni kita letak kat bahagian ni selalunya. Pasal apa yang kita buat masa kita nak pasang tu, dia pasang sekaligus. Kadang-kadang kita pasang sekaligus. Jadi letak je lah di situ. Dan bila kita nak buka, dia pusing ni, dia akan pusing yang bawah sekaligus. Tapi kalau kita tak nak, kita boleh cabut yang dia, bawah tu kita akan pusing berasingan. Okey, ni sudah masuk. Saya tak pasang lagi, saya akan letak tepi. Nanti kita letak bulb ni, saya letak tepi dulu takut jatuh, pecah pula. Okey, sekarang ni sudah selesai. Ni kita simpan lah bulb ni. Pasal bulb ni tak ada masalah. Bulb ni saya ada 2-3 biji bulb ni. Pasal banyak motosikal pakai guna. Kita simpan lah bulb ni. Simpan bulb. Dan ini bulb yang saya ambil tadi, Monster Energy punya bulb untuk lampu ini. Okey, kita taruhlah. Ni dalam RM6 kot. Tapi kalau kita beli di Mudah, di Shopee lagi murah lah. Biasalah, tapi kita kena bayar shipping. Ni bulb ni. Kalau boleh kita gunakan tisu atau apa-apa kain yang tidak berminyak untuk kita pegang bulb ni. Tak nak bagi tangan kita yang berminyak, kita akan kena Okey. Dia saya nak test bulb yang ni saya dulu. Jadi kita switch on. Kita test bulb yang ni oh tak boleh. Yang ini kena start engine oleh kerana dia menggunakan AC power. Nanti kita start engine, tak apalah, kita start engine. Kita start engine. Bulb ni nyala dia terus menyala Jadi bulb ni dia terus menyala. Itu yang elok kalau kita letakkan satu switch belah kanan, selalunya switch yang mana kita ada off, P dan headlight. Jadi kita akan dapat off, tak ada lampu langsung, P dan headlight. Ataupun kita letak P dan headlight pun cukup dah. Kalau kita start engine, kita dapat lampu ni menyala. Jadi kita boleh buat ni macam daytime running light. Tu yang bagusnya boleh buat. Cuma buat motor sekarang ni, headlight ni menyala dengan automatik. Leceh. Jadi kita boleh buat modification. Mudah saja Kita letakkan satu switch di sini, belah kanan. Dan apa yang kita perlu buat, kita power untuk yang ini. Sebelum kita sampai ke switch di bahagian kiri ni, apa yang kita perlu buat, kita kena letakkan dia kepada lagi satu switch. Belah kanan punya switch. Itu selalunya kita buat lah. Mari kita tengok dalam ni apa yang kita dapat dalam ni. Jadi kita tengok dulu lah. Okey, dalam ni biasalah connection dia. Tak ada apa pun connection dia. Kita tengok pada wire dia. Jadi ini signal. Jadi ini signal belah kanan. Wire dia warna hijau biru. Yang ini signal belah kiri warna oranye hijau. Jadi belakang pun akan jadi yang sama, warna yang sama. Okey, ini untuk signal. Jadi signal ni akan pergi ke bahagian kanan, tangan kiri ni. Kita akan pergi ke situ. Itu signal. Ini kita tahu headlight, ini kita tahu position light. Kita tengok dari mana dia datang. Dia datang, dia wire ni pun dia orang pasang kadang-kadang cincai je kan. Jadi ada kala kita terpaksa cabut dan betulkanlah macam ni Wire ni dah kalau ikut pada istilah kejuruteraan ni, dia stres.
Jadi apa yang perlu kita buat, kita cabut wire ni, coklat ni. Cabut dan kita letakkan elok sikit lah kan. Pasal wiring ni kalau putus, tercabut, masalah. Macam ada kawan kita yang post dekat Facebook group, dia kata fuel sensor, fuel sensor dia punya konektor tercabut. Jadi dia tak dapat lah fuel sensor, dia ingat minyak penuh je. Tiba-tiba kering. Itu satu masalah yang paling mudah kan. Tapi mendatangkan masalah. Kita kena telefon orang, ambil, kita ingat motosikal rosak. Padahal benda tu terlampau mudah. Okey, signal tadi kita dah tengok. Ini headlight dia connected tu sinilah. Kita tengok je lah headlight dia. Wire dia ada banyak sini. Jadi wire headlight warna biru, putih, hijau. Hijau selalu ground dan biru dan putih salah satu high dengan low. Jadi kita kena tengoklah mana satu high dan low. Kalau kita nak tahu senang je, kita start motosikal, kita boleh letak meter, kita boleh check. Tapi kalau kita ada wiring diagram, kita boleh tengok wiring diagram warna apa, color ni. Jadi nanti saya akan letak di bawah, saya akan listedkan warna biru untuk beam mana, sama ada high ataupun low. Kita akan letakkan nanti kita tengok. Pasal saya malas nak tengok wiring diagram sekarang ni. Boleh lah kalau nak tengok, tapi buang masa kan. Nanti saya akan, masa saya edit video ni, saya akan letakkan. Jadi itu dia. Ini dua bab ni, dia start engine baru dia jalan. Jadi hati-hati kita tak boleh tapping power daripada sini untuk USB ataupun apa-apa. Nanti boleh terbakar. Sebab ini AC power. AC dia tak berapa cantik. Kalau DC pun DC dia tak berapa cantik punya DC. Kemungkinan dia dah rectified kepada DC, tapi tak berapa cantik. Saya nak tunjukkan bahagian signal. Pasal signal motosikal ni pelik sikit. Depan dan belakang. Siapa yang biasa dengan motor ni tengok, you akan nampak okey, signal depan dan belakang berbeza. Jadi kita tengok lagi. Ada lagi konektor lagi. Ada lagi berapa konektor. Jadi kita tengok lampu, signal dah tengok. Kita tengok ni ada lagi konektor lagi. Adalah satu untuk yang ini untuk switch start. Yang hijau belang putih dengan oranye belang merah ni untuk start switch. Ni start switch. Okey, start switch. Ataupun betul kan? Nanti saya tengok. Bukan. Yalah, betul. Start switch. Start switch. Ni kita tengok wire ni, kita tarik. Ya betul. Ini untuk start switch. Jadi hijau belang kuning dengan kuning belang merah untuk start switch. Okey, ini start switch. Lagi satu wire ni Ni wire brake brake switch. Jadi kita tengok kat mana. Ni dia brake switch wire. Okey, dia tak ada apa, dia grounding saja. Okey, dia ground. Ni dia wire dia. Start hijau kuning dengan hijau kuning sambungan saja. Brake light switch. Jadi dia groundkan brake light switch. Tak ada apalah. Simple saja brake light switch. Lagi satu brake light switch ada pada bahagian sini pedal, kita ada brake light switch. Jadi ni pun samalah. Warna dia selalunya akan jadi yang sama. Untuk meter, kita ada satu konektor besar ni. Mari kita tengok. Meter ni dia, konektor yang warna hitam ni untuk meter. Jadi kita kena trace lah, pasal banyak warna-warna kat sini. Kita boleh trace warna apa yang ada pada meter ni. Pasal kita tengok apa meter tu punya indication. Jadi meter perlu power untuk lampu meter. Dia ada minyak punya lampu. Dia ada gear indicator. Dia ada neutral. Dan dia ada flasher signal. Jadi dia ada benda-benda tu je lah. Dan high beam. High beam. Jadi kalau high beam, ni satu cara kita nak tahu mana high beam punya kabel. Jadi kita tengok high beam akan pergi ke meter. Ni dia. Biru ni dia pergi ke meter. Jadi ini untuk nyalakan high beam punya indikator. High beam punya indikator dalam meter. Jadi kita tahulah warna biru ni high beam lah. Jadi ini high beam. Okey, high beam. Yang ini low beam lah. Itu salah satu cara mudah lah kalau kita nak rumuskan mana satu. Okey.
Okey. Lain-lain kabel, yang kabel besar ni ada banyak wire ni daripada belakang datang ke depan, dan dia akan masuk satu ke meter, satu dia pergi ke mana ni? Dia pergi lagi ke belakang. Jadi kita kena tengoklah apa wire yang perlu ada wire untuk wire ni kita kena buka, check perlahan-lahan tapi ini secara ringkas lah secara ringkas kita tengok wire. Okey, tadi saya cakap saya nak tunjukkan indikator ni. Indikator ni masalah sikit pada pengguna. Jadi saya tengok, saya ambilkan, saya buka indikator ni. Kenapa saya kata masalah? Kita tengok indikator depan dan indikator belakang berasingan cara dia. Okey, indikator depan, mari kita tengok. Indikator depan ni, kita buka lah indikator depan ni. Nanti saya buka indikator depan ni. Ini indikator ni mahal kalau kita nak beli. Mahal sangat-sangat. Nanti saya cakap kenapa mahal. Memang susah nak dapat. Indikator ni susah nak dapat, mahal. Okey, ni dia. Okey, indikator ni begini. Nanti kita akan tengok, nampak dia ada skru satu dan masuk. Indikator ni begini. Okey, indikator belakang, indikator yang simple. Okey, ini indikator belakang. Indikator belakang ni jenis pakai skru M10 yang wire keluar ke tengah. Nanti saya tunjuk gambar dia, mungkin kita nampak di Shopee. Ini indikator biasa yang banyak motosikal pakai. Ini yang sangat murah lah indikator ni, kita boleh beli murah LED dia. Okey, kalau kita nak tukar. Indikator depan, indikator depan ni bermasalah sikit pada kita. Ini masalah sikit. Kerana indikator depan ni digunakan oleh motosikal mahal. Okey, kalau kita cek dalam internet nak cari, indikator ni jenis ni digunakan oleh BMW ataupun Triumph. Saya ada BMW dulu saya pakai, indikator macam ni. Saya ada Triumph sekarang, indikator pun macam ni. Jadi kalau kita nak beli yang ini memang kena cari yang mahal. Walaupun daripada Shopee, harga dia mahal. Masalah sekarang, indikator depan macam ni, indikator belakang macam tu. Macam mana kita nak cari match pair? Kita boleh beli dua-dua lah. Mungkin depan dengan belakang ada sedikit tak sama lah. Jadi hati-hatilah ini indikator ni. Itu masalah, satu masalah motosikal ni. Kenapalah dia gunakan indikator depan ni BMW punya style mounting. Jadi itu akan menyulitkanlah pengguna. Dari segi mungkin kita boleh buat modification, kita besarkan skru dalam ni. Jadi sekarang ni kalau kita dapat modified, kita bukakan indikator ni dan kita taruh indikator biasa, kemungkinan bracket ni kita terpaksa luaskan sedikit untuk kita letak indikator biasa. Jadi itu satu kemungkinan yang kita boleh buat lah kalau kita nak buat tukar lampu signal ni, nak matchkan dengan depan dan belakang. Itu satu benda yang mungkin saya akan cuba buat dan tengok macam mana, sama ada boleh atau tidak. Saya modification saya jarang saya gunakan untuk merosakkan motosikal, tapi nampak gayanya macam boleh. Macam boleh kita perlu besarkan untuk muat indikator M10 punya skru. Jadi maknanya 10 mm. Kita kena drill satu lubang yang sebesar 10 mm untuk masukkan indikator LED situ. Dan tapak dia tu pun mestilah tidak besar, kerana kalau dia besar, tapak dia besar, dia akan kena pada skru ni kan. Jadi susahlah. Ini masalah dia. Jadi ini kena buat satu penyelesaian yang cantik lah. Kerana kita nak tukar LED, ini bukan LED. Kita nak cari LED bulb untuk benda ni tak berapa ada. Dan satu lagi, kalau kita nak tukar LED, kita kena tukarlah LED relay. Kita kena tukar flasher tu kepada yang boleh ambil LED. Okeylah, kita akan pasang balik lampu ni. Nanti kita akan test. Pasang tak ada masalah kan. Kita pasang balik lampu.
Ni lampu kecil ni kita pasang balik. Dia tekan aja kan. Okey, tekan lampu kecil. Dan lampu besar ni kita pasang. Okey, begini pasang. Okey, sudah siap. Dan samalah kita letak sedikit ke kiri, lepas tu kita pulas ke kanan. Okey, dia ada latching dia sini, dia akan masuk kat sini. Masuk ni, pulas ke kanan ya. Okey, dan tegak. Dan kita akan letakkan skru yang ada ni Skru ni kadang-kadang kita susah nak nampak Kita buka, masukkan. Dia bukan susah nak pasang, susah nak nampak. Oleh kerana lokasi dia tu. Dan skru ni pun kita rasa macam lembut sangat. Jadi janganlah ketat sangat jadi skru ni dah masuk. Ketat tu janganlah macam ketat tayar motosikal Ketatkan tu pasal ini skru 8 dan bukan ada plastik. Jadi tak adalah benda ni begitu ketat. Kalau ketat nanti rosak, kita kena tukar assembly ataupun kena tukar lampu lain. Kadang-kadang nak masuk pun dia tak berapa cantik. Saya boleh pakai ratchet tapi SS dia kecil sangat Nak pakai ratchet pun tak berapa cantik lah. Okey. Itu pasal dia pakai washer yang gigi besar tadi tu. Pasal dia nak kita pasang. Okey, sekarang dua-dua lampu dah masuk. Dan kita start enjin motosikal dan kita tengok lampu ni. Okey. Biasalah lampu motosikal bila AC dia akan berkelip-kelip. Kita tengok. Kita pasang high beam, low beam. Ini sekarang low beam. Ini high beam. Itu satu cara pasang LED punya headlight. Ada yang akan kita tukar headlight assembly, tukar macam-macam. Itu terpulang lah kan kalau dia nak tukar tu pasal benda tu kadang-kadang kita tukar harga dia lebih. Harga dia lebih. Jadi kalau berminat untuk buat begitu, bolehlah. Tapi pada saya lebih kepada function benda ni. Jadi benda ni function dia apa sebagai lampu. Jadi kita letakkanlah yang elok sikit untuk dapat fungsi yang sama. Samalah dengan modification yang saya buat yang lain. Modification tu mesti ada fungsi. Macam skrin ni. Saya rasa skrin ni memang salah satu benda yang memang saya recommend untuk semua orang pasang. Pada Avatar Ranger. Skrin ni saya beli di AliExpress. Tapi rakan-rakan yang berminat boleh juga cari di Shopee. Di Shopee search sebagai Universal Motorcycle Windshield. Universal Motorcycle Windshield. Ramai yang tanya kepada saya tapi cubalah cari dulu di Shopee Universal Motorcycle Windshield. Tengok yang dia pegang di handlebar. Dia takkan tunjuk motosikal dash ataupun dia takkan tunjuk motosikal Ranger. Dia akan tunjuk mungkin motosikal BMW, dia mungkin tunjuk motosikal Z800 yang ada handlebar. Jadi tapi dia universal. Bila dia kata universal boleh digunakan. Jadi kita pakailah yang itu. Dan pemasangan pun kita kena berhati-hatilah pasal dia lekat pada handlebar. Jadi tapi yang saya dah buat tak ada masalah lah pemasangan dia. Pemasangan dia tak ada masalah. Ni phone holder ni saya beli phone holder saya beli di Shopee juga RM16 je. Bagus phone holder ni. Cuma kita kena letak di tempat yang sesuai lah. Saya pun mungkin nak taruhkan ke tepi ke kanan ke nanti tengok macam mana. Tapi buat masa ni di sini okey.
handlebar brace ni macam saya cakap, saya beli yang Indonesia punya, tapi ada yang lain-lain. Dia kecil. Saya beli ni bukan untuk motosikal ni actually, tapi oleh kerana motosikal lain saya tak boleh pakai, jadi saya simpan. Kebetulan saya beli Ranger, saya pasang Ranger dan memang sesuai untuk Ranger. Bila kita ada handlebar brace ni, kita punya handlebar akan jadi lebih kukuh lah dari segi vibration apa semua. Racing Boy punya handlebar grip memang bagus. Saya recommend lah handlebar grip dari segi situ. Mari kita tunjukkan peralatan electrical pada bahagian badan. Okay, kita sambung, kita tunjukkan barang-barang pada bahagian badan motosikal ni lah, electrical. Depan mata tu senang sangat lah, bateri. Dia bateri. Part number dia yang saya tunjukkan sebelum ni adalah part number kan. Dia belakang bateri tu ni. Ini flasher relay. Flasher relay ataupun blinker ke flasher relay lah. Dia pakai 2 pin. Dia jenis 2 pin. Jadi bila jenis 2 pin, kalau kita nak tukar kepada LED, kita kena carilah yang jenis 2 pin juga lah. Jenis 2 pin LED punya blinker dalam RM15 ke RM18. Bergantung. Kalau kita nak yang adjustable, mahal sikit lah. Mungkin extra RM3-4. Mungkin RM18 ke RM20 yang adjustable blinker. Kalau yang tak adjustable dalam RM15-13 itu je lah. Kat Shopee ada mungkin lagi murah tapi macam saya cakap lah, kat Shopee hati-hatilah sikit. Tu blinkers Ni macam yang saya tunjuk hari tu. Extra kabel extra ni untuk kill switch tak dipakai. Belakang pada belah kanan dan belakang pada tu boleh nampak ke tidak susah nak tunjuk ni. Pada blinkers tu CDI ni saya tunjuk CDI ni di sini. Okey, ni CDI. Ni saya tunjukkan CDI ke tak nampak lah. Okey, macam mana saya nak tunjuk Okey, ni CDI. CDI. Ni kita tengok plug coil. Ni dah plug coil. Ni plug coil ni kita nampak skru ni. Ni plug coil. Jadi kalau kita nak tukar plug coil, itulah plug coil. Mudah je plug coil dia. Bahagian elektrik dia memang mudah untuk ditukar. Wiring belah kanan, belah kiri bateri ni banyak wiring jadi fuse pun ada di situ. Fuse pun ada di situ. Lagi satu bawah seat tak ada apa Bawah seat ni dah fuel level sensor. Kalau minyak dah habis ataupun ada lagi 1 liter, lampu menyala lah. Wiring dia kita tengok, dia masuk ke bawah seat dan saya dah buka bahagian bawah ni jadi kita boleh nampak. Ni dia connector dia. Ni dia connector dia. Kabel dia warna hijau dengan kuning ni. Hijau, kuning, belang putih. Ni dia connector dia. Untuk fuel sensor lah. Fuel level sensor. Pastikan tak tercabut lah. Nanti ingat motor rosak pula kan. Ini konektor untuk signal light belakang dan lampu belakang, lampu brake, lampu belakang lah. Ni yang besar ni 3 wire, 1 ground, 1 untuk lampu brake, 1 untuk lampu belakang. Yang ini untuk signal. Signal. Jadi daripada signal, wire di signal mungkin panjang. Daripada signal ni dia pergi ni belah kanan. Belah kanan wire ni belah kanan Belah kanan wire warna biru dan hijau, belah kiri warna oranye dan hijau. Samalah macam depan tadi. Lain-lain tak ada apalah motosikal ni, dia terlampau mudah. Terlampau mudah. Modification yang saya buat hari tu yang ramai rakan tanya ni. Tempat apa ni? Tempat air ni memang bagus tempat air ni. Saya guna ni saya tunjuk saya guna benda ni. Benda ni saya beli di AliExpress ke Shopee ke, beli yang besi beli yang besi. Lubang ni aja perlu modify sikit lubang ni. Kerana skru yang kita gunakan M6. Jadi kita kena besarkan lubang ni kepada 6 mm. Di bahagian sini dan bahagian sini sikit besarkan kepada 6 mm. Sekarang ni 5 mm. Jadi skru tu susah nak masuk. Jadi kita guna ni Lepas tu kita cari skru panjang lah. Skru panjang. Dan tengok ni bila kita letak botol memang cantik. Memang kemas Itu yang penting kalau kita ride.
benda ni kemas, jadi kita ada confident lah kan. Dah. Jadi saya pakai skru panjang. Saya buka skru fairing yang di atas ni, skru cover set yang di atas. Saya gantikan dengan skru panjang, skru M8 misalnya. Dan bawah pun saya skru yang sama lah, panjang. Tapi bawah ni saya gunakan louvers ni. Kita lubang-lubang ni, kita gunakan lubang ni, kita masukkan skru. Saya tak ada tebuk apa-apa. Jadi modification ni tidak merosakkan apa-apa. Cuma gunakan skru panjang. Spacer ni saya kebetulan ada EX5 punya spacer, jadi saya pakailah. Kalau rakan-rakan tak ada, mungkin boleh guna spacer daripada washer ataupun daripada, elok cari spacer boleh dapat panjang-panjang tu, kita carilah spacer. Daripada belakang, ni skru satu, mana dia? Ni dia, tu dia. Okey, skru. Saya pakai satu skru situ, dan skru atas, skru tu nut lah, saya pakai nut. Nut tu pun, skru tu tak apa panjang, patutnya kena panjang lagi lah, pasal dia tak keluar jangan cantik. Sepatutnya kalau kita pasang nut, dia kena keluar sekurang-kurangnya 2 thread keluar. Barulah betul-betul cara yang betul pasang nut. Tu kita pakai nut. Mungkin saya kena tukar skru yang panjang sikit lagi. Tapi buat masa ni okey lah, pasal skru belah bawah tu tak payah pegang benda berat. Baiklah YouTube, itu sajalah pemasangan ataupun secara ringkas Avatar Ranger ni punya electrical. Nanti kalau ada apa-apa lagi saya akan buat lagi video. Tapi electrical ni penting kalau kita tak berapa memahami, kita mungkin dapat masalah di dalam perjalanan. Switch gear ni macam saya cakap lah, switch gear ni jenis yang macam murah. Tapi kita boleh tukar dengan switch gear lain. Ada jual tapi buat macam ni selagi dia boleh gunakan, kita gunakan. Jangan tukar kerana bazir duit je. Kalau kita beli dalam RM30, kita boleh dapat switch gear. Tapi saya nasihatkan kalau kita nak tukar switch gear, terpaksa tukar, kita cari yang cantik lah. Switch gear yang elok, jadi bila kita pakai tu sedap. Jangan beli yang murah juga. Udah motosikal ni murah, dia bagi switch gear murah, kita tukar juga dengan yang murah, buang masa lah. Lain-lain tak ada apalah, saya nak restore balik motosikal. Yang ni kita pasang je gini, kita pasang. Lepas tu kita pasang tray untuk bateri, dan saya akan pasang balik ni. Belakang ni saya buka tadi, ada 5 skru je pegang benda ni. Saya buka pasal saya nak tunjukkan wiring. Kita pasangkan balik. Mudah untuk motosikal ni, kita nak buka mudah sangat, dan tak ada apalah. Baiklah YouTube, terima kasih.